Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Siti Nurhafizah dan juga kepada rakan-rakan yang lain. Hari ini kami akan membentangkan berkenaan dengan tajuk idea perjuangan kelas oleh Marx dalam penulisan sejarah tidak lagi relevan. Namun, ideanya telah menyumbang kepada sudut pandang baharu dalam penulisan sejarah yang ada pada hari ini. Oleh itu, berdasarkan pernyataan tersebut, hasilkan satu huraian berkaitan dengan kepentingan idea Marx kepada pengkajian sejarah yang lebih menyeluruh. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama terdiri oleh Nurul Jamilah, yang kedua diri saya sendiri, Bibi Nadira, yang ketiga Siti Sulaika dan yang keempat Nur Fairuz. Terima kasih rakan pembentang. Saya, Siti Zulaika binti Muhammad Azhari, akan meneruskan pembentangan mengenai latar belakang Karl Marx. Karl Marx dilahirkan pada 5 Mei 1818 di Trier, Jerman, yang merupakan seorang berbangsa Yahudi. Marx merupakan seorang ahli falsafah, ekonomi, politik dan aktiviti sosialis. Karl Marx menjadi editor dua majalah yang berhaluan kiri tetapi tidak diterbitkan di Jerman kerana fahamannya yang melanggar peraturan di Jerman. Majalah-majalah tersebut diterbitkan di Paris untuk pembaca Jerman. Pendidikan Marx di peringkat universiti bermula pada tahun 1835 apabila Marx memasuki Universiti Bonn dan selepas itu Marx berpindah ke Universiti Berlin untuk mempelajari tentang falsafah dan sejarah. Pada tahun 1841, Karl Marx telah memperoleh Doktor Falsafah tentang falsafah kuno. Seterusnya, pandangan-pandangan Karl Marx bersifat radikal dan disebabkan ini, Marx tidak diizinkan untuk tinggal di Jerman. Hidupnya menjadi seorang pelarian dan beliau serta keluarganya hidup dalam kemiskinan. Pada tahun 1848, Marx telah kembali ke Jerman dan mengambil bahagian secara aktif dalam revolusi demokrasi. Selepas tahun itu, Marx tiba di England sebagai pelarian dan rakannya iaitu Friedrich Engels banyak membantu sepanjang kehidupannya di England. Karl Marx tinggal di London dan meninggal dunia pada tahun 1883. Ketika Marx masih belajar di universiti, beliau sangat tertarik dengan persoalan-persoalan falsafah dan beliau seterusnya menumpukan pengajian dalam bidang falsafah. Antara ahli falsafah yang mempengaruhi aliran pemikiran Marx ialah George Wilhelm Friedrich Hegel, yang mana Marx meminjam kaedah dialektiknya dan menggunakan idea-idea Hegel ke tahap yang lebih realistik dengan mengeluarkan satu ideologi yang kompleks tentang teori ekonomi, teori struktur sosial dan juga teori sejarah. Terima kasih kepada rakan pembentang Siti Zulaika. Seterusnya saya Nur Fairuz Aimi binti Muhammad Taufik akan meneruskan pembentangan mengenai idea yang telah diperkenalkan oleh Karl Marx. Yang pertama ialah teori kebendaan. Marx telah memperkenalkan teori kebendaan yang merupakan andaian teori secara menyeluruh terhadap analisis sosial yang dibuat oleh Marx. Menurut Marx, manusia merupakan kejadian material. Manusia disebut sebagai kejadian material kerana manusia memerlukan benda-benda material seperti pakaian, makanan dan juga keperluan asas untuk meneruskan kehidupan sehari-hari. Teori kebendaan Marx ini telah dianalisis menerusi tiga aspek utama, iaitu aspek fizikal, aspek organik dan juga aspek sementara. Yang pertama, aspek fizikal. Aspek fizikal merujuk kepada perkara berkaitan manusia dikaji berdasarkan kewujudan fizikal dan juga persekitaran. Aspek persekitaran ini mempengaruhi manusia. Contohnya, penempatan manusia yang terletak di kawasan-kawasan seperti hutan, bandar dan juga laut akan mempengaruhi cara hidup seseorang manusia. Yang kedua ialah aspek organik. Aspek organik ditentukan oleh kewujudan biologi. Manusia disebut sebagai makhluk organik yang bersifat biologikal di mana mempunyai kemahuan dan juga dorongan untuk memperoleh sesuatu. Sifat organik ini memberikan kebolehan kepada seseorang manusia itu untuk memenuhi semua keperluannya yang sentiasa berubah-ubah. Akhir sekali ialah aspek sementara.
Aspek sementara menunjukkan bahawa manusia mengalami perubahan dari semasa ke semasa mengikut keinginan. Contohnya, minat manusia boleh berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Seterusnya, idea yang telah diperkenalkan oleh Marx ialah teori konsep kelas. Marx telah mengungkapkan slogan yang menurutnya kelas-kelas tertindas merupakan kumpulan asas sosial yang telah mengheret konflik masyarakat sehingga menyebabkan kesan terhadap struktur ekonomi. Slogan Marx berbunyi, "The history of all hitherto existing society is the history of the class struggles. Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guide master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on an interrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended in a revolutionary reconstruction of society at large, or in the common ruin the contending classes." Selain itu, Marx juga menjelaskan bahawa kelas-kelas terhadap masyarakat ditentukan berdasarkan hak pemilikan individu terhadap sumber pengeluaran seperti sumber pengeluaran tenaga buruh, peralatan dan juga sumber bahan mentah. Marx juga mengakui bahawa perjuangan ataupun revolusi setiap kelas yang tercetus tidaklah bermula daripada satu kelas masyarakat, namun ia terdiri daripada wakil masyarakat yang ingin mengemukakan tuntutan ataupun manfaat bersama. Konsep perjuangan kelas ini telah dipegang oleh kaum buruh dalam memperjuangkan hak dan juga kebebasan mereka daripada menjadi hamba untuk golongan kapitalis. Akhir sekali ialah Marx telah memperkenalkan konsep historical materialism and dialectic materialism yang menjadi ideologi utama yang membawa kepada lahirnya konsep kelas, hubungan dan kelas dan juga perjuangan kelas dalam gagasan pemikiran Marxis. Marx telah melakukan penelitian sejarah manusia dan menemukan dua aspek yang penting, iaitu aspek ekonomi dan juga aspek sosial. Aspek ekonomi merujuk kepada tahap perkembangan ekonomi dalam menentukan perubahan kehidupan masyarakat, manakala aspek sosial menggambarkan sifat semula jadi manusia yang suka bergaul. Faktor ekonomi dan juga sosial menurut Marx saling melengkapi. Hal ini kerana manusia tidak mampu bertahan lama. Kehidupan sosial manusia tidak mampu bertahan lama, melainkan mereka menghasilkan sesuatu untuk memenuhi keperluan masyarakat sekeliling. Selain itu, percampuran aspek ekonomi dan sosial akan melahirkan dua kelas utama berasaskan jenis-jenis harta yang mempengaruhi keperluan hidup. Terdapat dua jenis kelas, iaitu yang pertama ialah golongan yang menguasai harta dan yang kedua ialah golongan kelas yang dijadikan sebagai buruh dan digunakan untuk meningkatkan hasil kekayaan tuan. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan kepada penulisan yang dipengaruhi oleh ideal perjuangan kelas oleh Marx, iaitu di mana Leonard Jackson merupakan penulis kepada Dematerialization of Karl Marx, Literature and Marxist Theory. Beliau menyatakan bahawa Marxisme adalah unik dan menarik kerana mampu mencetuskan teori ekonomi dan juga membangkitkan kesedaran dalam pelbagai aspek. Contohnya aspek selain daripada ekonomi, aspek politik, aspek sosial dan juga penulisan dan juga sejarah. Penulis juga menegaskan bahawa walaupun banyak kritikan terhadap teori Marxisme ini, namun terdapat satu prinsip Marxisme yang jelas benar dan mempunyai nilai penjelasan dalam teori budaya dan juga sejarah budaya yang harus dikekalkan walaupun semua teori Marxis yang lain ini ditinggalkan. Ia adalah merupakan prinsip materialism sejarah. Beliau juga mengulas kritikan ahli sejarah yang mengkritik teori Marxis. Seperti yang kita tahu, banyak teori yang Marxis keluarkan ataupun cetuskan, tetapi beliau berpendapat bahawa teori yang dikeluarkan teori yang dicetuskan pada ketika itu sesuai dengan keperluan semasa ketika itu, di mana seperti yang kita tahu seperti perjuangan kelas ini misalnya,
di mana golongan proletariat ini tertindas oleh golongan bourgeois. Jadi ideal untuk perjuangan persamaan kelas ini adalah sangat wajar yang dicetuskan oleh Karl Marx ini. Oleh itu beliau berpendapat bahawa idea-idea yang dicetuskan Karl Marx ini adalah bijak dan juga sesuai dengan keperluan pada era ketika itu. Beliau juga menyokong kebangkitan golongan kiri Amerika Syarikat yang terdiri daripada mereka mempunyai pelbagai latar belakang kerana menganggap ianya merupakan satu perjuangan kelas yang dibawa walaupun kebangkitan tersebut mengalami kegagalan. Seperti yang kita tahu, di Jerman sendiri juga berlaku revolusi di mana apabila banyak kedatangan ideal-ideal liberal dan juga ideal revolusi ini membangkitkan semangat golongan proletariat misalnya untuk membebaskan diri dan juga mendapatkan hak mereka daripada terus ditindas oleh golongan atasan dan juga mendapatkan peluang-peluang dalam bidang ekonomi, pelajaran dan sebagainya. Seterusnya kita akan meneruskan lagi kepada penulisan yang kedua oleh Friedrich Engels, merupakan seorang ahli falsafah, pengkritik ekonomi politik dan juga seorang revolusioner. Beliau dikatakan mengembangkan ideal Marxism bersama-sama dengan Karl Marx, di mana terdapat juga penulisan buku yang ditulis bersama Karl Marx. Antaranya adalah The Communist Manifesto. Beliau merupakan seorang revolusioner yang aktif mengkritik penindasan terhadap golongan pekerja yang dikenakan bayaran gaji yang rendah, waktu bekerja yang lama dan kesihatan yang tidak terjaga serta penggunaan buruh kanak-kanak di Manchester. Beliau juga muncul sebagai salah seorang revolusioner yang memperjuangkan kuasa sosial dan juga penindasan politik oleh golongan bourgeois di Jerman. Menerusi penulisannya dalam Revolution and Counter-Revolution or German in 1848, menjelaskan sikap golongan atasan yang menindas golongan proletariat. Perkara tersebut membawa kepada tercetusnya revolusi yang berlaku pada 1848 di semua kawasan di Jerman. Revolusi tersebut merupakan kebangkitan golongan proletariat menentang penindasan yang dilakukan terhadap mereka selama ini. Beliau juga turut menggariskan kelas pekerja di Jerman dalam perkembangan sosial dan politiknya di mana jauh di belakang England dan Perancis kerana bourgeois Jerman juga berada di belakang negara-negara tersebut. Oleh itu, semestinya penulisan-penulisan oleh Friedrich Engels ini menjurus kepada ideal-ideal persamaan kelas dan juga ideal-ideal perjuangan yang dibawa oleh Marxism pada masa yang sama untuk mengubah nasib masyarakat dan juga membangkitkan kesedaran masyarakat pada ketika itu. Berikut merupakan gambar Friedrich Engels. Proses di mana kelas timbul daripada satu set hubungan pengeluaran adalah proses yang semestinya melibatkan idea dan kesedaran orang ramai dan juga proses yang melibatkan aktiviti terutamanya politik yang berkaitan dengan superstruktur sosial dan bukannya asas ekonomi masyarakat. Atas sebab ini, timbul salah faham asas untuk berfikir bahawa Marx hanya menganggap ekonomi sebagai penentu sejarah dan menganggap politik, undang-undang, moral dan agama sebagai epiponymal semata-mata. Marx berpegang sebaliknya bahawa keseluruhan konsep kepentingan umum, prinsip sejagat atau nilai, apa-apa yang mungkin menuntut kuasa ke atas individu atas nama kebenaran besar atau kebenaran objektif, tetap atau moral, tidak pernah lain melainkan kepentingan kelas tertentu. Inilah sebabnya pada pandangan Marx, individu mengorbankan kepentingan egoistik mereka sendiri kepada kepentingan kelas, iaitu kelas mereka sendiri atau kadang-kadang kelas yang memusuhi mereka. Oleh itu, kesedaran komunis mungkin menerima hakikat bahawa ia berjuang malah membuat pengorbanan individu bukan atas nama mana-mana kepentingan universal atau prinsip objektif hak atau keadilan, tetapi semata-mata bagi pihak kepentingan kelas-kelas revolusioner. Marx juga tidak berfikir bahawa egoisme pada umumnya lebih rasional daripada pengorbanan diri bagi pihak berkepentingan sesetengah kelas.
Seterusnya, Ralph Dahrendorf juga turut mengkritik terhadap idea perjuangan kelas oleh Marx. Beliau melihat ciri-ciri Marx yang mendefinisikan kelas sebagai pemilikan harta sebagai kes khas hubungan autoritatif yang lebih umum. Masyarakat memberikan pemegang jawatan sosial kuasa untuk melaksanakan kawalan paksaan ke atas orang lain. Kawalan ini adalah soal kuasa yang ditakdirkan oleh Dahrendorf menurut Weber sebagai kebarangkalian bahawa arahan dengan kandungan tertentu akan dipatuhi oleh orang tertentu. Autoriti dikaitkan dengan peranan atau kedudukan yang berbeza daripada kuasa yang didakwa oleh Dahrendorf sebagai individu. Konflik kelas kemudiannya timbul berkaitan dengan struktur ini. Sumber struktur konflik kumpulan terletak pada penguasaan dan penaklukan yang berwibawa. Objek konflik tersebut adalah status quo dan akibatnya ialah perubahan yang tidak semestinya melalui revolusi, perubahan struktur sosial. Perlu ditegaskan bahawa teori Dahrendorf tidak terhad kepada masyarakat kapitalis. Oleh kerana itu, peranan berwibawa adalah pembezaan antara kelas serta konflik kelas juga wujud dalam masyarakat komunis atau sosialis. Seterusnya, saya akan menyambung perbentangan ini dengan menceritakan tentang kepentingan idea Karl Marx ni kepada pengkajian sejarah yang mana dia telah membawa kepada beberapa perubahan lah. Idea-idea yang telah dikeluarkan oleh Karl Marx ni dia telah membawa beberapa perubahan lah dalam pengkajian sejarah yang kita boleh lihat. Yang pertama ialah melalui negara kelas ataupun perjuangan kelas tadi itulah. Okey, seperti yang kita sedia maklum, Karl Marx ni dia telah berpendapat ataupun dia ingin untuk menghapuskan konsep negara tu, yang mana bagi dia konsep negara ni dia ingin hapuskan kerana untuk elakkan berlakunya pembahagian kelas yang menguasai dan kelas yang dikuasai. Okey, seterusnya kritikan Karl Marx ni terhadap ideologi adalah salah satu sumbangan terpenting lah yang kita dapat lihat yang dilakukan oleh Marx terhadap analisis struktur kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat. Okey, seterusnya kita tengok perubahan yang telah berlaku kepada sistem kapitalisme. Okey, Karl Marx ni dia sangat menentang sistem ekonomi yang berasaskan kapitalis. Okey, contohnya Karl Marx ni dia menentang gagasan Adam Smith dan rakannya yang berkenaan dengan kapitalisme dan juga sistem liberal. Yang mana dengan nak tunjuk kebencian Karl Marx tu terhadap kapitalis ni, Karl Marx dia telah menggunakan berbagai argument untuk buktikan bahawa sistem kapitalisme dan liberal ni sangat buruk. Contoh argument-argument yang Karl Marx guna dari segi moral, dari segi sosiologi dan juga ekonomi. Contoh dari segi moral, Karl Marx ni dia menganggap kapitalis ni sebagai penyumbang kepada ketidakadilan yang berlaku dalam masyarakat. Manakala dari segi sosiologi pula dilihat, Karl Marx melihat dari segi konflik yang berlaku di antara kelas. Dari segi ekonomi pula, Karl Marx memberi contoh tentang pengumpulan kekayaan oleh pengumpulan kekayaan di tangan orang-orang kapitalis lah, yang mana mereka hanya mengaut keuntungan peribadi mereka. Jadi melalui beberapa ideologi Karl Marx ni akhirnya dia telah berjaya untuk mengajak kaum buruh untuk bersatu dan menentang sistem kapitalisme. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pula tentang kepentingan idea Marx ni yang telah membawa perubahan baru kepada sistem sosialisme. Okey, untuk makluman juga, sosialisme ni dia merupakan satu fahaman yang sangat berlawanan dengan sistem kapitalisme yang saya sebutkan tadi. Okey, sistem sosialisme ni dia dibangunkan dengan memanfaatkan kemajuan yang telah dicapai oleh sistem kapitalisme. Yang mana kalau kita boleh lihat, kalau kapitalisme itu dia lebih mementingkan kepentingan peribadi, tetapi sistem sosialisme yang diasaskan ataupun ideologi sosialisme oleh Karl Marx ni dia lebih mendahulukan kepentingan umum. Seterusnya kita lihat kalau kapitalisme, sistem kapitalisme yang gagasan liberal tu,
lebih kepada mengejar kekayaan, tetapi sistem sosialisme yang diasaskan oleh ideologi Karl Marx ni dia lebih kepada untuk menjaga kesejahteraan dalam bekerja. Seterusnya kapitalisme ni dia, kalau kapitalisme ni dia lebih kepada menekan eksploitasi, menekankan tentang eksploitasi demi mengaut keuntungan, tapi sistem sosialisme ini dia lebih mengajar untuk berusaha keraslah untuk memelihara keharmonian dengan semua pihak. Dan yang seterusnya, yang terakhir, sosialisme ni dia telah idea Karl Marx ni, sosialisme ni dia berusaha untuk membaiki segala kesan buruk daripada yang terjadi daripada sistem kapitalis. Oleh itu, secara kesimpulannya dapat kita lihat bahawa Karl Marx ni dia merupakan salah seorang tokoh yang paling berpengaruh di dalam perkembangan pengkajian sejarah. Kemampuan ideologi yang ataupun penulisan yang dihasilkan oleh Marx telah diikuti ketika zamannya dan menjadikan penulisan dan juga ideologinya tidak pernah sepi dari kritikan dan pujian ke atasnya. Kehadiran ideologi dan juga penulisan Marx juga telah menggerakkan kesedaran kepada kumpulan buruh, kepada pekerja dan juga aktivis sosialis untuk berjuang mewujudkan perubahan ataupun melakukan perubahan. Dan perubahan-perubahan yang difikirkan ataupun ditulis oleh ideologi Marx, melalui ideologi Marx ini juga merupakan salah satu perubahan yang tidak pernah terfikir oleh manusia pada ketika itu untuk melakukannya. Jadi saya rasa itu sahajalah pembentangan daripada kumpulan kami untuk hari ini. Sekian, terima kasih.